Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Akil Ismail di YouTube FH Training Center. So, dalam video kali ini, saya ingin menunjukkan anda cara-cara untuk memformat teks dan perenggan menggunakan Microsoft Office Word 2016. Jangan risau, jika anda menggunakan versi 2019, tetap boleh follow cara yang sama yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. So, tunggu apa lagi? Jom kita start. So, kita mulakan dengan memformat teks dahulu ya. Saya akan ajarkan cara untuk menukar rupa bentuk teks. Cara je senang je. Kita highlight teks yang kita mahu. Contohnya saya pilih yang ni kan, tajuk ni. Lepas tu tengok ni, dia ada tulis font. Kita tekan kat sini. Lepas tu kita carilah font apa yang ada dalam komputer. Namun kalau kita ingat kita punya font yang kita suka tu, contohnya Verdana kan, jadi lepas tu kita tekan enter. Ataupun kalau korang tak nak right click kat sini, korang boleh je adjust kat sini. Dia sama je, cuma yang ni ada dekat atas tu terus. Tengok. Kalau kita nak tukar dia punya size text, kita highlight macam tadi, kita right click, tu dia ada kat sebelah ni. Kalau kita tekan yang ni, dia akan jadi besar. Kalau kita tekan dia kat sebelah dia ni, dia akan jadi kecil. Tapi kita boleh juga tekan kat sini, contohnya kita nak tukar size kita punya jadi 16. So, kita tekan enter. Tapi kita tekan dekat sini. Dekat size ni dia sama je macam tadi, ada dekat atas ni, bawah tab home. Kita kecilkan atau besarkan ikut kita punya suka lah. Kalau kita nak ubah dia punya style pula, macam tadi juga, kita highlight, tu right click. Kalau kita tekan B ni bold kan, dia akan tebalkan kita punya teks. So kalau kita tekan I ni italic, dia akan sengitkan kita punya teks. So kalau kita tekan U ni underline, dia akan gariskan kita punya teks. So kalau tak nak right click tadi, kita boleh je guna dekat atas ni, bold, italic, underline. Jadi kalau kita nak warnakan kita punya teks pula, just highlight dan kat sini tengok ada font color kan. Ni kita nak tukar warna ni, kita dah puas kan tengok warna hitam, kita nak tukar warna biru. Kita tekan dekat sini, teks kita pun berubah jadi warna biru. Kalau kita nak warna lain pun boleh juga. Contohnya kita nak warna selain pada tu kan, kita nak apa ni, warna kita sendiri kan, kita just cari warna yang kita nak. Contohnya merah kan, kita scan ok. So kalau kita nak teks kita tu jadi cantik sikit lah, kita boleh lah main dengan dia punya apa ni, gradient ni. So kalau kita tak nak guna dekat situ pun, dekat sini pun boleh. Contohnya kita nak warna hitam balik. So kalau kita nak highlight teks kita, contohnya lah kan, kita tengah membaca nota ke apa kan, kita nak cari dia punya keyword. Contohnya ni keyword yang saya jumpa lah ni. Kita just highlight, right click, lepas tu kita tekan dekat sini lah. Biasa default dia punya color ni dia akan jadi kuning lah. Kalau tak nak warna kuning, kita boleh juga tukar warna lain. Contohnya warna biru. Jadi biru kan. Kalau kita tak nak right click dekat situ, kita boleh tukar kat sini. Kita highlight balik. Kita nak tukar warna merah. Macam tu je. Kalau kita tak nak highlight dulu, kita tekan sini dulu. Kita highlight lah teks mana kita nak tukar warna tu. Dah tukar kan. So kalau ada maklumat penting yang kita nak listkan kan, contohnya lah macam contohlah kan, kita nak jadikan yang bawah ni jadi list. So apa kita perlu buat, kita highlight dulu teks yang kita nak jadikan list tu, kita nak senaraikan lah. Contohnya kalau kita nak jadi dia jadi list nombor kan, macam 1, 2, 3, kita tekan kat sini, dia tulis numbering. Ataupun kalau tak nak number, kita boleh tukar jadi ABC, tekan kat sini. Ataupun kalau kita tak nak dia jadi number ataupun ni kan, kita nak dia jadi point je, kita tekan dekat bullets. So tekan kat sini, tengok dia jadi bulat hitam besar. So kalau kita tak nak bulat macam ni, kita boleh tukar jadi arrow macam ni je. So jadi kalau korang tak nak adjust dekat right click tadi, korang just tekan dekat atas ni. Tengok dia tak ada. Kalau tekan sekali lagi dia ada. Ni bullets, yang ni numbering. Kalau korang tak nak bullets, korang tekan yang ni. Macam tadi lah, boleh tukar jadi nombor ke.
So kita beralih kepada memformat perenggan pula ya. Kita akan mulakan dengan alignment atau dalam bahasa Melayu kita panggil penjajaran dia. Alignment ni dia ada 4 jenis ya. Yang mana satu tu align left, center, align right dan justify. So dia ada 4 semua. Mula-mula saya akan tunjukkan cara senang lah. So seperti yang korang nampak kat sini, dia kalau yang default lah, dia akan mula dengan align left lah, yang mana semua paragraf kita ni akan rapat ke sebelah kiri. Kalau kita tekan center, dia akan jadi, semua teks kita tu akan jadi tengah-tengah. Dia akan balance lah, kiri dan kanan. Tengok, dia balance. So kalau kita align to right pula, semua teks tadi dia akan rapat sebelah kanan. Dia akan rapat lah macam sebelah kiri tadi, tapi beza dia rapat sebelah kanan. So kalau kita tekan justify ni, dia kiri dan kanan dia sama banyak. Dia akan cuba sama banyakkan lah, jadi tak nampak jarang sangat. Jadi sama banyakkan, jadi tak panjang sangat. Contohnya tengok sebelah kanan ni rapat semua, sebelah kiri ni pun rapat semua. So kalau kita nak spacing yang biasa je, macam contohnya tab baris ni kan, kita perlu tekan dekat bawah tab home ni. Lepas tu dekat bawah tu dia ada spacing yang tu kita boleh pilih lah nak 2.0 ke. Tab baris tu dia akan renggangkan, contohnya 3.0. So kita pergi ke indent perenggan pula. So mula-mula kita highlight dulu teks yang kita mahu, perenggan yang kita mahu lah. Cara senang dulu. So contohnya kita nak alihkan perenggan ni ke arah kanan. Dia akan alihkan ke kanan. Kita tekan je butang ni, increase indent dekat bawah tab home. Kita tekannya, dia akan alih ke kanan. So kalau kita nak alihkan ke kiri pula, kita tekan dia punya sebelah ni, decrease indent. Dia akan alihkan sebelah kiri. So indentation perenggan ni sebenarnya dia ada 4 jenis macam alignment tadi juga. Dia ada first line, hanging, left dan right. Contohnya kalau kita nak tukar dia punya indent left dan right dulu ya, yang senang dulu, kita pergi dekat tab layout ni, tekan dekat situ. Lepas tu dia ada indent dekat bawah ni, dia ada tulis left dan right. Contohnya kita nak gerakkan ke kanan ni, kita adjust dia punya indent left ni. Contohnya kita nak 1 cm lah, kita tekan sampai 1 cm, dia akan alihkan ke sebelah kanan ni 1 cm, jadi dia akan ada kosong. 1 cm ni dia akan kosongkan di sebelah kiri ni. Kita boleh juga type terus je, contohnya kita nak 2 cm, tekan 2, type enter je. Jadi dia akan ada 2 cm kosong sebelah kiri. So yang indent sebelah kanan ni pula dia akan kosongkan sebelah kanan lah, dia berlawanan pada tadi. Contohnya kita nak kosong sebanyak 2 cm, type 2, kita tekan, tengok dia akan jadi 2 cm kosong sebelah kanan. So sebelum ni kan saya dah tunjukkan cara indentation untuk left dan right kan. Jadi mana first line dah hanging kan. So mari saya tunjuk. Mula-mula highlight dulu teks yang kita nak. So dekat bawah tab home, dekat paragraph, dia ada dekat buku ni, dia ada paragraph settings kan. Tekan je dekat situ, dia akan keluar benda ni. So untuk alignment ni yang macam tadi lah, saya tunjuk tadi penjajaran. Untuk center dia jadi dekat tengah, right dia jadi dekat kanan, rapat ke kanan, sifat dia sama banyak kiri kanan. Untuk indentation ni kan, ini macam tadi saya tunjuk dekat atas tadi, dekat layout tab tu, dia akan tolak ke kanan ni. Yang ni dia akan tolak ke kiri, contohnya kan. Tengok dia akan tolak ke kiri. So yang ni lah saya nak tunjuk, yang first line dah hanging. Kalau first line ni, dia akan macam kita buat kerangan kan. Setiap perenggan tu akan ada kosong dalam berapa cm macam tu. Dia akan kosong dalam baris pertama. Tengok saya tunjuk sini, tengok nampak tak nampak? Tengok saya tekan ok, dia jadi macam kita buat kerangan biasa. Kalau hanging pula, dia terbalik. Dia first line tu dia rapat ke kiri, yang baris bawah semua tu dia akan alihkan ke kanan. Dia jadi macam ni, tengok ya, dia terbalik. So kalau spacing ni pula, kita boleh adjust juga kat sini. Tak semestinya dekat layout tab tadi. Contohnya macam tadi kan, before, yang before ni yang saya buat 50. Sebelum kat sini dia akan jadi renggang lah, banyak 50. Jadi kalau saya buat yang after ni 50, dia akan renggang 50 dekat bawah ni. Tengok ya, dia macam tadi je.
Cuma yang ni advance sikit. Yang ni boleh adjust lah, macam jarak antara baris. Yang ni kita nak ubah jadi 1.5 kan, setiap baris ni. Kita tekan kat sini. Tengok jadi 1.5. So kalau kita nak macam at least ni paling kurang 12 kan, kita masukkan sebelah sini. Contohnya saya nak at least 30. Jadi akan jadi 30 lah. Tengok besar lagi. So kalau kita nak multiple dia akan kali 3 lah. So last kali kita akan pergi ke tab stop. Contohnya kan kita start perenggangan, kita buat kerangan kan, mesti ada kosong dekat sini kan. Kumpulannya ni kan, dia akan alihkan ke kanan sikit kan. So dia akan tekan tab kan, dia akan jadi macam yang first line tadi kan, kita punya indentation tadi. Tapi yang ni kita buat secara manual lah. Kita tekan tab kan. So macam mana nak ubah ni jarak dekat sini, jarak tab stop lah orang panggil. So kita tekan dekat paragraf tadi bawah tab home ni, tekan dekat sini bucu ni. Lepas tu dekat bawah ni dia ada tabs kan, tekan je kat situ. Lepas tu kita ubah berapa cm kita nak. Contohnya saya nak 3 cm, masukkan 3 cm, tekan ok. Dia akan jarakkan sebanyak 3 cm. So contohnya kalau kita nak dalam 1 cm kan, masuk je 1 cm, tekan ok. Yang ni kita boleh ubah lah elemen kita ni. So saya ajar yang basic je lah. So itu je lah perkongsian daripada saya untuk video kali ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat mencuba. Bye.